Assalamualaikum, kali ini kita jumpa lagi perbincangan untuk set 4, nombor 1. Rajam menunjukkan waktu pada sebuah muka jam digital. Okey, lukiskan jarum jam pada muka jam di bawah. Okey, dia jarum panjang dah tunjuk, so kita nak buat jarum pendek. Dah tahu jawapannya? Alright, tengok sama tak dengan cikgu? Okey, sama tak? Jarum pendek tak boleh dekat, tak boleh tepat pukul 5 dia mesti antara 5 dengan 6. Alright, kita bagi B pula. Okey, tukarkan 7 dekad dan 4 tahun kepada tahun. Satu dekad berapa tahun? Okey, satu dekad 10 tahun. Jadi 7 dekad 70 tahun. Jadi ada 4 tahun, kena tambah 4, 74 tahun. Alright, kita pergi soalan 2 pula. Lengkapkan ayat matrik berikut dengan nombor perdana. Okey, so jawapan 10 kita kena buat dulu nombor perdana 1 sampai 10. Jom. Okey, cikgu dah setkan nombor 1 sampai 10. Alright, 1 memang bukan nombor perdana. Okey, nombor perdana kat sini 2, 3, 5, 7, 4 dia ada dalam sifir 2. So, bukan 6 dalam sifir 3, 8 dalam sifir 2, 9 dalam sifir 3, 10 dalam sifir 2. So, apa nombor yang jadi 10? Ya, 7 tambah 3. Alright, teruskan B. Raja menunjukkan bilangan guli dalam 3 kotak PQR. Okey. So, P pada sikit 10, R banyak 1000. Okey, terdapat hanya sebiji guli hijau dalam setiap kotak. Ada satu je biji hijau dalam P1Q1 R1. Yop mengambil sebiji guli secara rawak. Dari kotak yang manakah besar kemungkinan Yop mendapat guli hijau? Jawapan dia? Ya, jawapan dia P. Sebab yang ini 1 daripada 10, yang ini 1 daripada 100, yang ini 1 daripada 1000. So, besar kemungkinan P. Boleh? Alright, kita teruskan. Okey, nombor 3, rajah terdiri daripada petak-petak segi 4 yang sama besar. Okey, nyatakan peratusan bahagian melurit pada seluruh rajah. Okey, semua kena tahu yang ni satu baris 10. Jadi 10, 20, 30, 40. Jadi 1, 2, 3, 43. So, 43%. Sebab semua kotak ni ada 100 petak. Alright. Okey, kita pergi 3B. Nyatakan 167% dalam perpuluhan. Jadi, tukar dulu pada pecahan. 167 per 100. Jadi, per 100 maksudnya bahagi 100. Bahagi ni ke kiri. 1, 2. Gerak 2 kali kerana 100 ada 2 sifar. Jadi, 1,67. Okey, kita teruskan nombor 4. Okey, nombor 4. Carta palang yang tidak lengkap menunjukkan jisim 10 orang pelajar. Okey, ini carta palang. Julat bagi jisim pelajar-pelajar itu ialah 9 kg. Julat apa? Julat ialah maksimum tolak minimum. Hitung nilai maksimum bagi jisim pelajar-pelajar itu. Okey, ini jisim paksi X ialah paksi jisim. Paling minimum ialah 24. Okey. Dia kata maksimum tolak minimum mesti 9. Jadi apa nombor tolak 24 jadi 9? So 24 tambah 9, 33. So sini mestilah 33. Boleh? So jawapan dia 33. Boleh? Okey, nyatakan mod bagi jisim pelajar-pelajar itu. Mod tu apa? Mod ialah kekerapan. Alright, nombor mana, jisim mana yang paling kerap? Murid paling ramai sekali. Okey, kita tengok cartapan tadi. Okey, murid paling ramai ialah berjisim 30 kilogram. So jawapan dia 30 kilogram. Alright, kita teruskan dengan nombor 5. Jom. Okey, nombor 5. 2 orang murid lelaki berbual tentang stesen angkasa lepas antarabangsa. Okey, murid yang pertama ni stesen angkasa lepas antarabangsa mengorbit bumi pada ketinggian 250 batu. Ini jarak daripada bumi, daripada tanah lah, sampai ke stesen angkasa lepas tu 250 batu. Oh, so kawan dia cakap, wow, tingginya. Oh ya, 5 batu adalah bersamaan dengan 8 kilometer. Okey, kita teruskan. Berdasarkan perbualan, hitung jarak dalam kilometer stesen angkasa lepas antarabangsa itu dari bumi. Okey, macam mana nak buat tu?
Okey, dekat sini ada satu maklumat iaitu 5 batu adalah sama dengan 8 kilometer. Okey, jadi yang kita nak tahu kita mesti letak atas. Kalau batu sebelah kiri, kilometer sebelah kanan. Jadi yang kita nak tahu ialah kilometer kan. Yang kita tanya ialah 250 batu ni sama dengan berapa kilometer. Okey, kat sini ada satu formula kadaran yang kita boleh buat. Seperti biasa, kita letak satu per dekat sini. So, apa ayat matematik yang terhasil? 250 per 5 darab 8 kilometer. Kalau kita nak tahu dalam kilometer berapa. Sebab soalan dia tanya dalam kilometer. Alright. Yang ni kita boleh permudahkan. Sifir 5. Okey, cikgu dah buat sifir 5. 25 dengan 5 adalah sifir 5. 25 kalau kita potong, kita akan dapat 5. Ni. Dan 5 ni kalau kita potong akan dapat 1 yang atas ni Alright. So sekarang ni dah jadi, potong ni dah jadi 50. So tinggal 50 darab 8. 50 darab 8 ialah 400 km. So jawapan dia 400 km. Boleh? InsyaAllah senang je. Kita teruskan nombor 6. Okey, Raja menunjukkan harga sekampit beras 10 kg. Ini beras ni 10 kg, harga RM13.50. Sebanyak 10% daripada harga setiap kampit beras yang dijual didermakan kepada rumah anak yatim. Okey. Arok membeli 4 kampit beras itu. 4 So 40 gram lah, 40 kg. Okey, hitung wang derma hasil jualan beras kepada Arok. Okey, dia nak wang derma. Okey, derma dia ialah sebanyak 10%. Okey, kita kira dulu kalau satu kampit berapa derma dia. Okey, jadi 10 per 100 darab RM13.50 untuk satu kampit. Kita dapat, okey, ini satu pasang sifar, kita dah potong. Sifar yang ni dengan sifar yang ni boleh tak kita potong? Jawapannya tak boleh sebab ini lepas perpuluhan je, kita tak boleh potong. So, RM13.50 kali 1, RM13.50. RM13.50 per 10. Per ni maksudnya bagi, jadi kita boleh gerak titik ke kiri sekali. Jadi hasilnya 1.35. Kosong kita biarkan. So RM1.35. Ini adalah wang yang didermakan kepada rumah anak yatim. Kalau satu kampit. Kalau 4 kampit, ya betul. RM1.35 darab 4. So kita dapat berapa ni? 14. RM5.40. Boleh? Alright, kita pergi 6B. Arok membungkus semula beras yang dibelinya kepada 16 bungkusan kecil. Hitung jisim setiap bungkusan itu. Okey, kita ingat balik. Arok beli berapa bungkus? Berapa bungkus? Bukan, salah. Arok membeli 4 kampit. 4 kampit. Okey, jadi satu kampit berapa? Satu kampit 10 kilogram. Jadi kalau 4 kampit sama dengan 40 kilogram. Alright. So 40 kilogram ni dibungkus semula. Dibungkus semula kepada 16. So berapakah setiap satu? Maksud setiap satu. So kita kena bagi 16. Boleh? 40 kilogram bagi 16. Okey. So ni berapa? Ini ialah 2, 32. Kemudian 8. Alright, kalau nombor kita bahagi ada baki, kita letak perpuluhan, letak sifar. Kita turunkan sifar jadi 80. So, jawapan pun ada sifar jugalah. Salah. Jawapan pun ada perpuluhan. So, 80 ada kat sini. So, 16 kali berapa 80? 1, 2, 3, 4, 5. Kali 5. So, 80. Alright, dah tak ada baki. So, 2.5 kg. Ini tadi kg kan? Saya adalah untuk satu bungkus. So, satu bungkus 25 kg. Boleh? Alright, kita teruskan nombor 7. Raja menunjukkan isi padu air dalam 3 buah bekas X, Y dan Z. Nyatakan isi padu air dalam ml bekas Z. Okey, senang je tu kan. 2.04 nak tukar kepada ml darab 1000. Gerakkan titik ke kanan 1, 2, 3 sebab ada 3 sifar. So ada tambah 1 sifar kat sini. Jawapannya
2040 ml. Alright, kita pergi B. Sebanyak 350 ml air dituang ke dalam bekas X. So, bekas X makin banyak air dia. Hitung isi padu air di dalam bekas X. So, ni ialah operasi tambah. Okey, kat sini cikgu nak beritahu. 1 liter ialah 1000 ml. Ada kat sini 800, jadi kena tambah 800, 1800 ml. Jadi yang soalan B ni ialah 1800 tambah 350 ml. Tengok apa hasilnya. Okey, 2150 ml. Sama tak dengan awak? Alright, alhamdulillah. Kita pergi C Hitung isi padu air daripada bekas Z. Hitung isi padu air daripada bekas Z perlu dituang ke dalam bekas Y supaya kedua-dua bekas isi padu yang sama. Punya isi padu yang sama. Okey, dia suruh beritahu sebenarnya berapa isi padu Z yang perlu dituang ke dalam bekas Y supaya kedua-dua isi padu yang sama. Okey, macam mana nak buat tu? Okey, kita tengok dulu gambar rajah tadi. Okey, dia tanya Z nak tuang berapa dekat Y supaya kedua-duanya sama. So, macam mana nak buat? Okey, kat sini 2/4 dengan 1/65. Okey, kalau soalan macam ni apa kita buat? Kita tolak dulu. Okey, kita dapat. Okey, jap. Ni potong, ini jadi 10, ni jadi 9. So, 14. 14 tolak 5, 9. 9 tolak 6, 3. So, sifar puluhan 39 liter. Okey, lepas ni apa kita buat? Kita bahagi 2. Okey, kenapa kita bagi 2? Sebab nak bagi sama banyak lah. Lepas kita tolak, lepas kita bagi 2, baru kita tahu berapa yang nak kena masukkan. Okey. So, yang ni kita start terus dengan 3. Kita letak 1, 2 darab 1, 2. Baki 1 turun 9. Alright. Kita ambil 18. 2 darab 9, 18. Ada baki 1. So, apa kita kena buat ni? Kita tambah 1 sifar. Turun sifar jadi 10. So, sini 5 untuk 10. Boleh? So, dapat liter. Adakah jawapan dia 195 liter? Salah. Jawapan dia ialah sifar perpuluhan 195 liter. Jangan lupa perpuluhan dengan sifar. Okey. Boleh? Sama dengan cikgu? Alhamdulillah. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Okey, nombor 8. Lengkapkan tempat kosong berpandangan kenyataan berikut. Nombor di dalam segi 4 tepat didarab dengan 4. Nombor 18 darab 4. Dan tolakkan hasil darab dengan nombor di dalam segi 3. Tulis jawapan dalam bulatan. Okey, jom kita buat matematik dulu. Sama tak yang matematik awak dengan cikgu? Alhamdulillah. Okey, jom kita kira. Sama tak dengan cikgu? 37. Betul ni jawapan dia? Ada satu tertinggal, apa dia? Tulis dalam bulatan. Alright, kita pergi B pula. Okey, tadi dalam soalan dekat atas apa dia kata? Segi 4 tepat darab dengan 4, kemudian tambah dengan tambah ke tolak? Jap. Tolak, dia suruh tolak dengan hasil darab tadi kan? Okey, jap. Okey, tolak dengan segi 3 iaitu 48 dan jawapan dia ialah 224. Alright, macam mana kita nak dapat jawapan ni? Jawapan yang kotak ni. Segi 4 tepat ni. Alright, yang pertama ialah betul 224 sebab yang terakhir kan kita buat tolak 48 kan. Jadi bila kita nak selesaikan kita tambah 48 dulu. Okey, selepas kita selesai kita buat apa? Jawapan dia kita bahagi dengan 4. Yang tolak akan jadi tambah, yang darab 4 akan jadi bahagi 4. Alright, jom kita selesaikan. Okey, cikgu dapat 272, lepas tu bagi 4. Okey, so jawapan cikgu ialah 68. So, cikgu tulis dalam kotak 68. Okey, boleh kita teruskan lagi nombor seterusnya. Okey, nombor 9, Raja menunjukkan satu peta jalan KJ ke K ialah 80 km. Alright, jarak dari L ke M. L ke M adalah 2 kali jarak K ke L. Okey, yang ni ialah 2 kali. 2 kali dia adalah 2 darab KL. Tu maksud dia. Darab KL jarak dia. Jarak dari J ke M. Ni semua ni sampai ujung ialah 260 km.
km. Boleh faham ni? Okay, berapakah jarak dari L ke M? So, dia tanya ni. Alright, first kali apa awak punya cadangan? Betul, first kali ialah 260 km tolak 80 km. So, jawapan dia 180 km. Okey, 180 km ni adalah daripada K sampai M. Daripada K sampai M. Kalau kat sini 2 kali, yang ni KL adalah 1 kali. Satu KL lah senang cerita, ataupun 1 KL. Okey, jadi ada 3 bahagian dekat sini. So, 180 km kita bahagi 3 untuk tahu satu bahagian, iaitu KL. So, yang ni kita akan dapat, cikgu harap awak faham lah apa cikgu cakap ni. Satu bahagian sebab ni 1 ni 2. So, ada 3 bahagian. 1 tambah 2, 3 bahagian. So, bagi 3, 60 km. So, KL ni ialah 60 km. Right. Jadi, dia nak tahu L ke M kan? L ke M ialah 2 kali KL. Jadi, 60 km darab 2, 120 km. Boleh? Alright, kita teruskan soalan B. Okey, B. Kereta naik menggunakan petrol pada kadar 1.4 liter bagi setiap 10 km. Berapakah isi padu petrol yang digunakan bagi perjalanan dari J ke M? Alright. Kat sini ada satu maklumat, 1.43 liter sama dengan 10 km, iaitu penggunaan minyak dengan jarak. Berapakah isi padu petrol yang digunakan bagi perjalanan J ke M? Okey, J ke M berapa tadi? Ingat lagi tak? Okey, J ke M ialah 260 km. Okey, jadi yang 260 meter tu kita nak letak mana? Kita letak dekat kilometer. Tapi ingat, yang kita nak tahu mesti dekat atas. Okey, so 260 km sama dengan berapa isi padu petrol yang sebelah kiri ni, liter untuk petrol. So, nombor yang ada pada atas dan bawah kita akan jadikan dia per. Ini ialah formula kadaran. Siapa mesti ingat ni, sebab banyak soalan kita perlu pakai benda ni. Alright, jadi kita akan bentuk ayat matematik 260 per 10 km. Macam ni, darab 1.43 kilo. Salah, bukan kilometer. Okey, liter. Alright, so kita selesaikan. Macam mana nak selesaikan? Ya, potong sifar dulu atas dan bawah. Jadi, apa yang kita tinggal? 26 darab 1.43 liter. Alright, jom kita darab. Okay, siapa yang baru nak pandai, ingat, mesti ada tanda pangkah dekat barisan yang kedua. Okay, nak 3 darab 6, 18. 4 darab 6, 24. Tambah 1, 25. 1 darab 6. 6 tambah 2, 8. So, kita tak payah letak perpuluhan. Nanti last baru kita letak perpuluhan. Okay, sekarang ni nombor yang ni kita dah boleh tak payah pakai. Kita boleh potong. 3 darab 2, ya 6. 4 darab 2, 8. 1 darab 2, 2. Okey, kita tambah. 8, 11, 16, 17, 3. Okey, sekarang kita turunkan titik perpuluhan. Turun. So, dekat sini. Alright, so jawapan dia 37.18 liter. Sama tak dengan cikgu? InsyaAllah boleh. Okey, kita teruskan lagi soalan lain. Alright, carta pai nombor 10. Carta pai menunjukkan pecahan wang yang diagihkan oleh Kelly kepada anak-anaknya. Anak dia berapa orang? 3 orang. Alright. Fran mendapat RM80. Fran dapat RM80. Hitung wang yang diterima oleh Ben. Ben 1/4. Tapi daripada berapa semua tak tahu. Tapi dia beritahu Fran dapat RM80. RM80 ni bersamaan dengan dalam pecahan ialah 1/5. Okey, soalan kali ni susah So, macam mana tu? Awak ada idea tak? Alright. Okey, dekat sini cikgu bagi awak satu idea lah. Untuk membuat perbandingan yang betul lah. Sekarang ni 1/4, ni 1/5. Tak boleh nak buat perbandingan sebab penyebutnya tak sama. Jadi apa kita buat? Kita samakan penyebut. Yang ni kita darab 5. Yang ni kita darab 4. Boleh? Okey, so yang front ni akan jadi, kita buat terbalik lah bagi nampak. 4/20. Alright,
band kita akan dapat 5/20. Boleh faham tak? Okey, so sekarang ni penyebut dah sama. Penyebut 20, 20. Jadi kita boleh kata macam ni. Sebenarnya Joe ni ialah 11/20. Kita boleh anggap carta pi ni penuh dia ialah 20. Sebab penyebut dia ialah 20. So, band 5, front 4, Joe 11. Okey, ni kira macam dalam bentuk penyebut dia bawah dia 20 lah ni. Kita berpandukan pada penyebut 20. Okey, sekarang kita boleh buat satu kadaran. Apa kadaran dia? Front iaitu 4 kan? Alright. Kita dapat pula front ni RM80. Front ni juga adalah bersama dengan 4/20. So, kita tak payah tulis 20 sebab semua orang pun per 20. So, kita tulis 4 iaitu front sama dengan RM80. So, kita nak cari band. Band ialah 5/20. So, 5. Yang nak tahu kat atas. 5 ni sama dengan berapa ringgit. So, kat sini ada satu per. Kadaran nombor yang kedua-dua atas bawah ada, jadi kita buat per. Jadi, apa yang matematik dia? 5/4 darab RM80. Boleh? Okey. So, kita akan dapat jawapan dah band lepas ni. Macam nak kita nak buat ni? Permudahkan dulu paling senang. 4 dengan 8 sifir 4. Jadi 4 akan jadi 1, 8 akan jadi 2. So ni ada sifar, kita letak je sifar. So RM20 darab 5. Berapa dapat? Ya, 5 tak sambung pula. Okey, 100. So band dapat RM100. Boleh? InsyaAllah nanti bolehnya. Okey, tulis nisbah wang yang diterima oleh front kepada jumlah semua wang yang diterima oleh mereka bertiga. Okey, front tadi dah beritahu kan berapa ringgit dia dapat. Front dia dah beritahu siap-siap RM80. Okey, cumanya kita tak tahu jumlah semua wang berapa. Okey, hasil daripada yang kita kira tadi, front ni RM80, band 100. So, kita tak tahu berapa jo. Jadi, kita tak tahu semua berapa kan? Okey, tapi cikgu nak beritahu sesuatu kat sini. Okey, kita masih boleh buat cara kadaran tadi. Tadi front tu berapa bahagian dapat? Okey, front kan dapat 4 bahagian kan? Band dapat 5 bahagian daripada 20. Okey, so apa kita buat? Okay, 4 bahagian sama dengan RM80. Okey, keseluruhan tadi carta pi penyebut dia ialah 20 kan? So, 20 bahagian adalah bahagian yang penuh. Dapat berapa ringgit? So, apa kita buat? Kita buat lagi sekali kadaran. Kita buat lagi bentuk ayat matematik. Alright. 4 dengan 8 kita boleh permudahkan. Jadi RM20 kali 20. So jawapan dia 2 kali 2, 4. Kosong ada 2, jadi tambah lagi 2 sifar kat belakang. So RM400. So tulis nisbah wang yang diterima oleh front kepada semua jumlah wang iaitu 400. So kita tulis front 80, kita tinggalkan RM. Nisbah 80 kepada 400. Boleh? InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh faham tu. Tak susah. Okay, kita teruskan lagi. Okey, nombor 11. Jadual menunjukkan sebahagian daripada maklumat penerbangan di sebuah lapangan terbang. Okey, nyatakan destinasi penerbangan pada pukul 3.25 PM. Okey, ni dalam sistem 24 jam ni. So, kita PM kena tambah 12. So, jadi 15.25. Mana satu 15.25? Ni dia. So, jawapan dia Johor Bahru. Boleh? Alright, kita teruskan B. Romli tiba di lapangan terbang pada pukul 10.50 AM. Dia akan menaiki penerbangan seterusnya ke Kuching. Berapa lamakah dia perlu menunggu sebelum pesawatnya berlepas? Okey. Right, mana Kuching? Okey, dia sampai dekat lapangan terbang 10.50 AM. Kalau kat sini masa berlepas 10.55. Sebenarnya dia takkan sempat nak naik mas ni pergi Kuching 10.55.
So paling dia boleh pergi ialah yang ikut syarikat Malindo ni. Pukul 13.25. Ni lah masa berlepas dia nak pergi Kuching lepas tu. Yang ni tak boleh. Tak sempat. Walaupun dia sampai 10.55. Mana boleh nak turun beg, nak cari beg lagi. Okay, so berapa lama dia perlu menunggu sebelum pesawatnya berlepas. Jadi jam. Okay, kita kena buat jadual. Okay, cikgu dah buat. Sekarang nak tolak kan. 13.25 tolak 10.50. Jadi 25 tolak 50 tak boleh. Jadi kita pinjam dengan 3. Tinggal 2. So tambah 60. Dia akan jadi 85. Tolak 50 akan jadi 35. So sini 35. 12 tolak 10 ialah 2. Okay, so jawapan dia ialah 2 jam 35 minit. Itu adalah masa menunggu dia. Alright, boleh kita pergi seterusnya. Okay, Munah hendak ke Kota Kinabalu. Penerbangan ke Kota Kinabalu mengambil masa selama 1/4 jam. Pukul berapakah Munah dijangka tiba di Kota Kinabalu? Okay, kita kena tengok jadual tadi. Tengok Kota Kinabalu pukul berapa dia berlepas. Okay, Kota Kinabalu dia berlepas. Yang ni jam 12.50 Kota Kinabalu. Okay, so kita pergi balik soalan tadi. Okay, dia berlepas 12.50. Right, kita kena tambah masa dia dengan 2 jam 2 jam 1/4 jam ni kita kena tambah nak tengok pukul berapa dia tiba. Okay, tapi kat sini ada satu masalah. 2 jam tu 2 jam lah, senang. Tapi yang 1/4 jam ni berapa minit? Okay, jadi apa kita buat? 1/4 darab 60 minit. So 1 darab 60, 60 bagi 4. Yang ni kita kena selesaikan. Kita dapat 15 minit. Boleh? Ni ialah 15 minit. So kita boleh tulis kat sini tambah 15. Boleh faham ni? Okay, siapa yang hafal, dia boleh terus 2 jam 15 minit. So ni dapat 65. Ni 14. Jadi dah lebih daripada 1 jam kan, 65. Tertolak 60 tambah 1. So jadi 15. Ini sifar. So dia sampai pada jam 15.5 jam 15.5 minit ni. Jam 15.5. Boleh? Alright, kita teruskan lagi. Macam mana nak sebut ni, cikgu dah lupa lah. Jam 15.05 kan. Ada sifar kan. Okay, tak apa. Nanti kita teruskan Nanti awak check lah. Alright. Okay, 12. Raja menunjukkan sebuah kubus. Ni kubus nyatakan bilangan SATA pada kubus itu. SATA ialah permukaan rata. So ada berapa permukaan rata? 1 belakang 1, 2 belakang 3, 4 tepi sini 4. Campur atas 5 bawah 6. So ada 6. Boleh? Okay, kita pergi B. Okay, pada petak segi 4 sama yang disediakan, ni yang kat bawah ni. Yang bawah ni. Lukiskan sebuah segi 4 tepat yang sama luas dengan jumlah luas permukaan yang berlorik pada rajah di atas. Okey, kita kena kira apa ni? Jumlah luas permukaan yang berlorik pada rajah di atas. Okey, kita pergi atas sekejap. Okey, dekat sini ada 2 bahagian yang berlorik ni. Satu kat depan. Depan. Lepas tu satu lagi yang dekat atas. Okey, 1 segi 4 sama ni ialah, tak cantik sikit lah je lukis. Okey, 1 segi 4 sama ni ialah 5 darab 5. Jadi dia ialah 25 cm persegi. So atas pun sama. Jadi 25 darab 2 lah. Kan? 50 cm persegi. Okay, itulah luas dia yang berlorik tu. Alright, jadi kita kena lukis sebuah segi 4 tepat. Yang sama luas, iaitu dapat 50. So macam mana? Okay, untuk dapat 50 iaitu 5 darab 10 kan. Okay, so kita kena pilih lah. Kita kena buat 10 panjang 5 lebar. Ataupun 10 lebar 5 panjang. Alright, tengok apa cikgu lukis.
Alright, cikgu dah siap lukis. Yang ni ada 10 petak. Yang ni ada 5 petak. So, ada 50, kira 50 cm persegi lah ni. Boleh? Okey, kat sini cikgu lukis cacat sikit kan. Ini sebab cikgu apa tu? Scan gambar petak-petak ni dia tak berapa nak petak sangat. Dia tak berapa nak betul sangat. Okey, tapi awak kena lukis lagi baik daripada cikgu Nanti kalau periksa. Boleh? Okey. Alright, kita teruskan soalan lain. Okey, nombor 13. Jadual yang tidak lengkap menunjukkan jarak rejaman seorang peserta acara menunjang lembing. Okey, ada 5 pusingan. Pusingan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Yang kedua dengan kelima tak bagi tahu. Okey, rekod kejohanan bagi acara menunjang lembing itu ialah 64.2 meter. Yang ni maksud dia yang dululah, rekod dulu. Bukan kejohanan ni, kejohanan sebelum-sebelum ni rekod dia ialah 64.2 meter. Dalam pusingan kedua, peserta itu telah berjaya mengatasi rekod kejohanan dengan rejaman 70 cm lebih daripada rekod kejohanan. 70 cm lebih daripada. Ni maksudnya tambah ni. Tambah dengan rekod kejohanan. Rekod kejohanan ialah yang ni. Ni rekod kejohanan. Okey. Berapakah jarak rejaman peserta itu dalam pusingan kedua? Ini ialah pusingan kedua lah. Okey. So, kita tahu tadi. Jadi, macam ni lah ayat matematik dia. Tambah 70 cm. Boleh? Tapi ni berapa ni nak tambah? Ni seorang cm, seorang meter. Macam mana nak buat ni? Okey, jadi cm nak tukar meter. Siapa masih ingat nak tukar meter macam mana? 1 meter 100 cm. Jadi kalau cm nak bagi meter, nombor jadi makin kecil. Maksudnya dia bahagi. So 70 bagi 100. Gerak ke kiri 1, 2 kali. Jadi titik perpuluhan 0.7 meter. Okey, so dah dapat jawapan kan? So boleh tambah 64.2 tambah 0.7. So jawapan dia 64.9 meter. Okey, boleh? Ni apa? Tambah. Nanti lupa pula. Okey, B. Min jarak rejaman bagi 3 pusingan terakhir. Terakhir ialah, pusingan terakhir ialah 3, 4, 5. So, dia ada 5 pusingan kan? Okey, 3 pusingan 3, 4, 5. Okey, terakhir ialah 59.6 meter. Hitung jarak rejaman pusingan kelima. Okey, min ni ialah, apa tu panggil? Tambah bagi 3 kan? Sebab ada 3 pusingan. So, kalau kita nak tahu, apa tu, sekejap. Okey, ayat tadi tu ialah dia beritahu min bagi 3 pusingan terakhir ialah 59.6 meter. So, ayat ni memberitahu bahawa pusingan ketiga, keempat dan kelima ni kalau tambahkan, lepas tu bahagi 3, ni 3, 4, 5 ni kalau ditambahkan, lepas tu dibahagi 3, setiap satunya ialah, min dia ialah 59.6. Jadi, ni pun sama 59.6. Ini pun sama 59.6. Sebab dia dah tambah dah dibagi dengan 3. Boleh faham kan? Okay, jadi apa maksud dia? Kalau kita nak tahu jumlah, kalau kita nak dapatkan yang kelima ni, nak tahu jumlah pula. Nak dapat yang kelima ni apa kita buat? Kita tambah ataupun tambah semua ni. Kita tambah semua ni. Kemudian kita tolak dengan yang ketiga dengan yang keempat. So baki nanti dapat kelima. Boleh? Alright, kita tengok. Jom kita kira. Okey, dekat sini cikgu tak pakai tambah. Cikgu pakai darab 3. Tapi samalah. 178.8 meter. Ini ialah jumlah jarak rejaman pusingan 3, 4 dan 5. Okey. Jadi, macam mana cikgu nak tahu jawapan rejaman pusingan yang kelima? Cikgu kena tolak dengan jarak nombor 3 dengan nombor 4. Okey, jarak nombor 3 ialah 58.4. Jarak keempat ialah 60.7. Okey, jom kita tolak dua nombor ni. Okey, cikgu dah tulis ni pusingan ketiga. Yang ni, apa ni, pusingan ketiga. Ni pusingan keempat. Okey, jom kita tolak.
Tak dapat apa. Okey, cikgu dah tolak pusingan ketiga. Sekarang tolak pusingan keempat pula. Okey, cikgu dah tolak kedua-duanya. Pusingan 3 dan pusingan 4. So, jawapannya 59.7 meter. So, jawapan ni adalah jawapan untuk pusingan kelima. Boleh? So, kita dapat hitung jarak berjaman bagi pusingan kelima ialah ni lah jawapan dia. Okey. Alright, faham kan? Alright, kita pergi teruskan yang lain pula, soalan yang lain. Okey, kita teruskan nombor 14. Rajam menunjukkan bilangan kicauan dalam sebuah kotak. Oh, ada berapa ni semua? Ada 12 kicauan. Husin membeli 15 kotak kicauan yang sama. Oh, ni macam kena dapat 15 ni. Sebanyak 50% daripada kicauan itu berperisa coklat. 50% berperisa coklat. Baki adalah kicauan berperisa strawberry dan vanila. Okey, bilangan kicauan berperisa vanila ini dan adalah separuh daripada kek berperisa strawberry. Separuh daripada strawberry. Okey, menunjukkan macam vanila lagi sikit daripada strawberry. Okey, hitung bilangan kek cawan berperisa coklat. Okey, so kita kira coklat dulu. Coklat adalah 50% daripada 12 lah. Okey, jadi apa kita boleh buat? Kita kira dulu semua kek cawan. So, dalam satu kek cawan, dalam satu sebuah kotak ada 12. Jadi beli 15 kotak. Jadi darat 15. Berapa ni? Awak kira tengok sama tak dengan cikgu? Cikgu dapat 180. Sama. Alhamdulillah. Okey, 50% adalah coklat. Okey, kita kira 50% pula daripada 180. Okey, sifar ni kita boleh potong satu pasang dan satu pasang. Okey, 18 darab 5 ialah 90. So, jawapan dia adalah 90 untuk kek berperisa coklat. Alright, kita teruskan B. Okey, nyatakan pecahan kek berperisa vanila daripada semua kek cawan. Oops. Boleh tahan juga soalan ni. Okey, dekat sini dia kata bilangan kek cawan berperisa vanila adalah separuh daripada kek berperisa strawberry. Okey, dekat sini yang kita tahu semua 180 kan? Lepas tu coklat 90. Jadi baki dia 90 juga. So 90 ni dikongsi oleh vanila dan juga kek strawberry. Okey, boleh faham kan? Dikongsi. Tapi dia kata bilangan kek cawan berperisa vanila adalah separuh daripada kek berperisa strawberry. Okey. Sekejap. Okey, kat sini nak bagi awak faham, cikgu buat dalam bentuk satu catapai lah. Okey, separuh adalah 1/2 adalah coklat. Ni C ni coklat. Okey, lepas tu dia kata bilangan kek vanila adalah separuh daripada strawberry. Ni adalah menunjukkan dia separuh. Yang sebahagian dia ni adalah separuh. So, 2 strawberry sama dengan 1 vanila. So, apakah pecahan kek berperisa vanila ni? Saya ingat cikgu punya ni. Okey, so apakah pecahan ni? Okey, tapi macam ni lah. Okey, tadi kan kita dapat ni 90 kan? So, yang ni juga separuh lagi dia pun adalah lagi separuh dia 90. So, yang ni menunjukkan bahawa dia adalah satu bahagian. Okey, kita macam mana nak buat? Sebenarnya kita jadikan dia ni semuanya 6 bahagian. Penuh dia 6 bahagian. So, ni adalah coklat adalah 3/6. Yang strawberry ialah 2/6. Yang vanila adalah 1/6. So, jawapan dia 1/6 untuk vanila. Boleh? Boleh faham tak macam tu? InsyaAllah lah boleh lah. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Okey, jadual menunjukkan harga kos dan harga jual 3 jenis barangan. TV, mesin basuh, peti sejuk. Hitung untung jualan sebuah televisyen. Okey, televisyen. Yang ni lah televisyen. Kan? So, nak kira untung, harga jual tolak harga kos. Okey, jom kita tolak. Okey, so untung dia RM180. Alright, kita pergi B. Tandakan tik pada barangan elektrik yang paling tinggi peratusan keuntungannya. Buktikan.
Okey, kita kena kira peratus untung setiap tiga-tiga barang tu. Okey, jom. Okey, kalau nak kira peratus untung, kita kena tahu untung dia berapa. Okey, untung televisyen tadi 180. Okey, sekarang kena kira untung mesin basuh. Okey, kalau cikgu tengok 175. Berarti sejuk 280. Kalau awak tak percaya, nanti awak kira lah. Okey, jadi kita nak tahu peratus untung kan, siapa yang paling tinggi. Alright, kita kena kira, kita kira kat bawah. Alright, jom. Okey, untuk TV 180 per harga kos. Harga kos 900. Dia tak boleh per harga jual, harga kos. Darab 100%. Okey, itu baru untuk TV. Nanti cikgu buat untuk mesin basuh dengan peti sejuk pula. Okey, cikgu dah siap dah dia punya ayat matematik untuk kira peratus untung. So, macam mana kita selesaikan sekarang? Mesti ingat tau bawah dia ialah harga kos. Ni mesti harga kos. Untung per harga kos darab 100%. Boleh? Jangan per harga jual. Kalau tak, dia salah. Okey, kita selesaikan. Jom. Right, ni sifar boleh potong. Satu pasang, dua pasang. Okey, ni pun sama. Yang ni pun sama. Okey. Right, so selesai. Sifar dah habis. Okey, yang TV ni 9 dengan 18 boleh potong. Sifar 9, 1, ni 2. So, ni potong kosong ni kira letak atas. Jadi 20. 20 kali 1, 20. Tak bahagi 1, 20. So, TV 20%. Mesin basuh pula. Okey, 175 bahagi 7. Berapa dapat ni? 2, 14, 35. 7 darab 5, 35. Okey, so habis. 25% untung. Okey, peti sejuk. 280 bahagi 14. Okey, siapa hafal sifar 14? Ada sikit je ni. 14 tambah 14 kan 28 kan? So, 14 potong dapat 1. 28 potong dapat 2. Okey, ni ada sifar kan? So, potong sini, letak kat sini, jadi 20. 20 darab 1, 20 bagi 1, 20. So, ni pun 20%. Okey, kita balik pada soalan. Okey, tandakan tik pada barang elektrik yang paling tinggi peratusan keuntungannya. Okey, bukti dah. Apa jawapan dia? Ya, mesin basuh. Alright. Habis dah cikgu punya. Harap bermanfaat lah untuk awak. Okey, penat juga ni. Okey, bye. Jumpa lagi.